Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung dengan tajuk pola dan jujukan. Okey, pola suatu jujukan menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Okey, yang ni contoh apabila suatu jujukan itu menggunakan nombor. Okey, ni nombor lah. Nombor ni maksudnya pola dia tu kita sebut dalam nombor sahaja. Kalau kata pola dia ni menambah 8, tengoklah nombor ni 1, 9, 17, 25, 33. Ianya menambah 8 daripada satu nombor ke satu nombor. Okey, jadi polanya adalah menambah 8. Nah, kita buat positif macam ni, bentuk tambah ni, kemudian 8. Nah, ni pola dia. Ini pola dalam bentuk nombor. Okey, kalau dia tolak, kita tulis tolaklah kat sini. Negatif tu, tolaklah berapa kan. Okey, kalau dalam bentuk perkataan, okey, kita tengok dalam bentuk perkataan. Okey, kita tulis menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Kita tulis dalam bentuk perkataan. Okey, kita tengok pula kalau ungkapan algebra. Nah, macam mana kita nak tulis dalam bentuk ungkapan algebra. Okey, daripada nombor 1, sebutan pertama nombor 1, sebutan kedua 9, sebutan ketiga 17 adalah dengan menambah 8. Jadi, kita akan ambil sebutan yang pertama. Okey, untuk buat ungkapan algebra ni, kita akan tulis dulu sebutan yang pertama. Sebutan pertama kita adalah 1. Jadi, kita tulis 1. Okey, 1 tambah 8. Kan, semua pola dia ni adalah menambah 8. Jadi, 1, sebutan pertama kita letak kat depan, tambah 8 darab kosong. 1 tambah 8 darab kosong. 8 darab kosong, kosong. Tambah 1 sama dengan 1. Jadi terbuktilah ni adalah sebutan pertama. Ini adalah sebutan pertama. Okey, untuk sebutan kedua, 1, maknanya 1 ni, sebutan pertama ni kita akan terus tulis sampai sebutan yang keberapa pun untuk kita buat pola dia. Dalam bentuk ungkapan algebra. Okey, 1 tambah 8 darab 1. Untuk sebutan kedua kita darab dengan 1. Okey, sama dengan 1 tambah 8 sama dengan 9. Jadi sebutan kedua. Okey, 1 untuk kita buat sebutan ketiga, 1 tambah 8 darab 2. Tengok jujukan nombor ni. 0, 1, 2. Okey. Sama dengan 1 tambah 16. 1 tambah 16 adalah 17. Ini terbukti sebutan ketiga. Okey. Untuk sebutan keempat, 1. Masih lagi ambil sebutan pertama duduk kat depan ni. 1 tambah 8 darab 3. Dekat sini nombor ni dia bertambah. Okey. Sama dengan 25. 1 tambah 24 sama dengan 25. Ini adalah sebutan keempat. Okey, sebutan seterusnya. 1 tambah 8 darab 4. Okey, nombor ni berubah. Kosong daripada kosong, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dia akan berubah. Ini akan jadi 33. Ini adalah sebutan kelima. Maka sebutan yang seterusnya yang kita tak tahu sebutan ke berapa, kita boleh tulis bahawa polanya adalah 1 tambah 8 darab n. N ni adalah mewakili sebutan yang ke berapa yang kita tak tahu. Mewakili unknown ataupun unknown. Mewakili unknown yang kita tak tahu pun boleh ubah yang kita tak tahu ni. 0, 1, 2, 3, 4. Untuk sebutan pertama, n-nya adalah 0. Untuk sebutan kedua, n-nya 1. Untuk sebutan kelima, n-nya 4. Jadi kalau kita nak cari sebutan yang ke-10, maka n-nya akan jadi 9. Ni n ni maksudnya dia berubah. Jadi polanya kita kena tulis. Aku tak sekarang mana. Maka pola bagi jujukan nombor tersebut boleh ditulis sebagai 1 tambah 8n. 1 tambah 8n. Kurungan ni hilang dah lah sebab ianya adalah pemboleh ubah. 1 tambah 8n dengan keadaan, mesti kena tulis, dengan keadaan n sama dengan 0, sebab n kita bermula dengan 0. N sama dengan 0. 1, 2, 3, 4 dan dot. Dan seterusnya. Dot ni kena 3 saja dot.
3 dot bermaksud seterusnya. Kalau lebih salah. Okey. Okey, sebutan bagi suatu jujukan. Okey, kita tengok tajuk sebutan bagi suatu jujukan. Okey, sebutan suatu jujukan dikenali sebagai sebutan ke N dan ditulis sebagai TN. Iaitu T ialah sebutan manakala N ialah kedudukan sebutan. Okey, TN adalah T ni sebutan yang ke berapa. Maksudnya T ni adalah mewakili sebutan, N mewakili ke berapa kedudukan dia. Misalnya kalau 4, 8, 12, 16. Okay, T1 maknanya T ni adalah sebutan. Sebutan pertama adalah 4. Sebutan kedua adalah 8. Sebutan ketiga 12. Sebutan keempat 16. Ni maksudnya T mewakili sebutan di mana nombor ni kita kena tulis kecil. Mewakili kedudukan sebutan tersebut. Okey, contoh yang ke-10. Nyatakan sebutan ke-5 bagi jujukan nombor berikut. Okey, ni sebutan ke-5. Kamu boleh buat macam buku teks ni buat. Dia buat satu-satu sebutan ke-5 dia berapa, dia tambah 8. Sebab dia tahu ni jujukannya, polanya adalah tambah 8. Maka ni sebutan pertama 2, sebutan kedua 10, sebutan ketiga 18. 18 dia tambah lagi 8 untuk cari sebutan keempat dapat 26. Okey, 26 tambah lagi 8 untuk dapat sebutan kelima dapatlah 34. Okey, kamu boleh guna juga cara mencari sebutan menggunakan ungkapan algebra nah. Okey ni, cari guna ungkapan algebra macam ni. Okey, sebutan pertama adalah 2. Sebutan kedua 10. Sebutan ketiga 18. Okey. Kita tengok T1 kita 2. 2 tambah 8. Okey, 2 tambah 8. Tak nampak. Okey, 2 tambah 8 darab kosong. Macam ni kita buat. Sebutan pertama duduk depan. Okey, 2 tambah 8 darab kosong sama dengan 2. 2 ini adalah sebutan pertama. Okey. 2 tambah 8 darab 1 sama dengan 10. Sebutan kedua. 2 tambah 8 darab 2 sama dengan 16, 17, 18. Okey, 18 sebutan ke-3. Yang kita nak cari adalah sebutan ke-5. Jadi, daripada pola ni, kita dapati bahawa sebutan algebranya adalah 2 tambah 8N. 2 tambah 8N di mana N kita dengan keadaan N sama dengan bermula dengan kosong, 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey, jadi kalau kita nak cari T5, kita kata tadi soalan nak cari T5. Kalau T3, N dia 2. Jadi kalau kita nak cari T5, N-nya mesti 4. Jadi kalau nak cari T5, kita gunakan formula ni 2 tambah 8 darab 4 sama dengan 2 tambah 32. 8 kali 4, 32, 34. Maka T5 sebutan kita yang kelima adalah 34. Kita dapatlah. So, ada dua cara lah. Sama ada kamu nak guna macam buku teks kamu ni, dia cari satu-satu ataupun yang ni lebih cepat. Ni T5. T5 ni dia tak jauh dengan T1. Jadi, mudah lagi kita cari macam ni. Dia dekat. Kalau kamu kena cari T10, takkan kamu nak senaraikan semua T100 lah. Katakan T100. Takkan kita nak senaraikan macam ni sampai 100. Jadi, kita gunakan kaedah ni. Lagi cepat lah. Okey, kita tengok contoh 11. Diberi jujukan nombor 65, 60, 55, 50 dan dot. Tengok dot dia pun 3 sahaja. Tak boleh lebih. 3 ni bermaksud seterusnya. Tentukan nombor 40 ialah sebutan yang keberapa dalam jujukan itu. Okey, kita nak tengok nombor 40 ni sebutan yang keberapa. Sama ada kalau kamu tengok buku teks, kamu boleh guna kaedah ni. Okey, tengok buku teks, kita guna kaedah ni, kita buat satu-satu. Tolak 5, tolak 5, tolak 5, tolak 5, tolak 5 sampai dapat 40 tu, tengok sebutan yang ke berapa kita dapat 40. Kalau macam ni kita dapatlah sebutan yang ke-6. Ataupun kita nak guna kaedah ungkapan algebra. Okey, yang ni. Ungkapan algebra, okay, T1,
60, T2 T1 65, T2 60. Okey, T1 65. 65, sebutan pertama mesti duduk kat depan. Sebutan pertama 65 tolak 5. Sebab apa tolak 5? Sebab polanya adalah menolak 5. Setiap satu ni dia tolak 5. Okey, tolak 5. Tolak 5. Jadi tolak 5 darab dengan kosong. Dapat 65. Sebutan pertama. Sebutan kedua 60, 65. Sebab ini adalah sebutan pertama. Tolak 5 darab 1 dapat 60. T3 dapat 55. Ambil 65 tolak 5 darab 2. T3 N-nya adalah 2. Okey, jadi kita dapat 40. Macam mana kita dapat 40? Okey, tengok sini. Nak dapatkan 40, kita tahu bahawa T6, kita tahu, 40 ni adalah sebutan yang ke, tak tahu berapa kan. Dia kata 40, dia kata sebutan yang ke berapa. Jadi 40 sama dengan, kita cari 40 ni. 65 tolak 5. Nak darab berapa ni? Nak dapat 40. Kita kena fikir 65 tolak 25. 65. Okey, kena tolak 25 untuk dapat 40. Jadi 65 nak tolak 25. 5 kena darab dengan 5. Okey, bila N ni sama dengan 5. Ni N sama dengan 5. Maka T-nya adalah T6. T6, N-nya sama dengan 5. Jadi 40 ni adalah sebutan yang ke-6. Okey. Okey, habis dah tajuk ni lah. Tajuk kamu ni dah habis. Okey, kamu boleh buat buku latihan yang cikgu bagi semalam. Yang kamu yang parent kamu ambil semalam kat sekolah kan. Okey, kamu akan buat buku latihan tu lah. Nah, bagi yang tak ambil buku latihan tu, kamu boleh buat jom cuba 1.3. Okay, bagi yang tak boleh ambil kemarin, kamu boleh buat jom cuba 1.3. Buat nombor 1 hingga nombor 3. Nah, dalam buku latihan. Bagi yang ada buku kerja. Okay, buku kerja ni. Nah, kamu akan buat buku kerja ni. Muka surat 5 hingga muka surat 8. Okay.